Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mengupas tajuk yang ke-32 yang dalam kitab 40 hadis ada orang mukmin akhlaknya cermin, iaitu tajuknya adab musafir. Adab musafir. Kita lihat pada matan hadis ini. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا سعيد بن حسين عن حنظلة عن سالم أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. Rawahu At-Tirmizi. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Ismail bin Musa Al-Fazari, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Husain daripada Hanzalah, daripada Salim, bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata kepada seseorang ketika dia hendak bermusafir, datanglah hampir kepadaku, aku akan menghantarmu sebagaimana Rasulullah SAW menghantar kami. Kemudian dia mengucapkan, Astaudi'ullah dinaka, aku menyerahkan kepada Allah SWT urusan agama kamu, wa amanataka, amanah kamu, wa khawatima amalika, dan pengakhiran amalan kamu. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang ke-3443. Hadis ini berstatus hadis hasan sahih. Kebenaran pada tajuk ini tentang musafir. Musafirun ialah orang yang masih dalam perjalanan yang jaraknya melebihi 2 marhalah ataupun 60 batu ataupun 84 kilometer. Ya, ada setengah ulama kata 90. Itu masalah fiqh begitu tuan-tuan. Yang masing-masing dia ada dia punya hujah dia lah, ya. Sebab ada pandangan yang kata Rasulullah dulu bermusafir 18 km pun sudah buat. Dia buat solat jamak dah, kan. Tapi ada pandangan ulama kata tak, bukan Rasulullah pergi 18 km, tapi Rasulullah solat tu 18 km sebab Rasulullah akan pergi jauh lagi. Macam kita lah juga, kita dah keluar pada kawasan mukim kita sampai ke Aren Asromban, kita dah buat jamak. Sedangkan berapa je kilometer dari sini ke Aren Asromban tu, belum sampai lagi 2 marhalah kan. Tetapi kita tetap dalam perjalanan nak menuju ke Kuala Lumpur, nak pergi ke Rawang ke, maksudnya lebih lah 2 marhalah. Itu cerita dia, ya. Jadi sebab tu dalam konteks memahami nas, dalam konteks memahami hadis ini, memang diperlukan pada orang-orang yang berkelayakan untuk memahami, menafsirkan. Betul, ulama-ulama fiqah, ulama-ulama hadis mereka cukup teliti dalam bab ini. Kalau dalam ilmu hadis tuan-tuan, dia ada satu cabang ilmu dipanggil nama naqdun hadis, ataupun dibagi ilmu mengkritik hadis. Ya, dikritik hadis tu pada dia tengok, kan, pandangan ni kata macam mana, pandangan ni kata macam mana, betul ke maksud dia demikian, kan. Jadi itu pandangan. Jadi dia ambil lagi pandangan-pandangan ulama. Jadi orang kata bidang ini memang kena orang yang berada dalam dunia dia lah, ya. Bukan kalau macam kita ni baru pegang-pegang belajar jinak-jinak pegang kitab, tiba-tiba dah pandai, dah boleh keluar pandangan sendiri pula, kan. Maka kita tak sampai lagi tahap ni, ya. Tak sampai tahap mujtahid lagi pun. Okey, istilah musafir, perjalanan dari suatu tempat ke suatu tempat tertentu dengan tujuan kebaikan dan memberikan manfaat
iaitu orang yang sedang melakukan perjalanan baik di darat, laut ataupun udara. Orang yang bermusafir pula mempunyai tujuan-tujuan tertentu, bermula daripada perjalanan mencari nafkah, perjalanan untuk berdakwah, ataupun perjalanan menuntut ilmu. Ya, maksudnya dia ada tujuan, kan? Ataupun tujuan dia untuk melancong sekalipun, kan? Jadi maksudnya selagi mana tujuan itu, kita buat macam ni je. Selagi mana tujuan itu tidak menyalahi syarak, tujuan itu tidak menyebabkan kita mendapat dosa, makanya paling kurang dia akan jadi hukumnya harus. Ya. Dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Maksudnya dialah, yakni Allah SWT yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan. Maksudnya dapat banyak kita ambil manfaat daripada bumi ni tak? Maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya. Pergilah berjalan. Ya, bukan sekadar kita pergi buat umrah sahaja tak. Pergi berjalan tengok negara orang tak salah pun. Pergi Korea, pergilah Korea, tak ada hal. Yang penting tujuan itu kita nak tambah kita punya pengalaman, nak tambah ilmu kita, nak tengok perbandingan cara hidup bagaimana di sana sini tak. Jadinya kita nak ambil pengajaran dari situ, pergi lah. Ya, tak ada larangan pun. Kecuali pergi Israel tak boleh lah. Ya, itu dah dilarang. Ya, sebab apa? Bila kita pergi sana, kita memang menyumbang duit kepada dia. Kita yang tak pergi sana pun kita dah jumbang dah. Kan? Berapa banyak company-company yang bersekongkol dengan dia kan. Jadinya kalau pergi sana lagi lah. Ya. Kemudian Allah sebut apa lagi? Serta makanlah daripada rezeki yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap negeri tu ada makanan dia, setiap negara tu ada makanan-makanan dia. Try lah tengok. Nah. Dan ingatlah kepada Allah SWT jua lah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula. Maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya. Dan hargai nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Sebab tu kalau patah boleh sebut, jauh perjalanan, luas pemandangan. Pergilah tuan-tuan tak. Tak ada orang kata salah pun kalau lagi mana tidak melibatkan perkara maksiat tu. Kalau pergi Amerika, pergi Las Vegas dengan tujuan nak berjudi, memang haram lah. Jadi musafir tu dah tak betul. Kan, memang mata-mata tak. Jangan kita kata nak pergi Las Vegas ke Amerika yang jauh tu. Pergi Genting Highland pun sama. Kan? Ada orang pergi Genting Highland sebab nak pergi tengok tempat tu dia ada theme park ke apa semua nak rehat-rehat, dia pergi tempat judi contoh, tapi tak boleh masuk pun. Kan? Tapi dengan niat untuk itu dah, maka tak payahlah. Ya. Ataupun kita pergi tempat-tempat yang menimbulkan fitnah. Kadang-kadang kita bukan nak ni pun, cuma nak tengok-tengok je kan. Tapi takut, kan, bimbang, takut-takut kena fitnah tu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yusafira falyaqul liman yuhallifu astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'i'uhu." Maksudnya, sesiapa yang ingin bermusafir, hendaklah dia mendoakan orang yang dia tinggalkan. Nah, tadi dalam hadis kita baca mula-mula, Ibnu Umar dia doakan orang yang nak pergi musafir. Kan? Ini doa orang yang nak musafir, dia pula doakan untuk orang yang dia tinggalkan. Ya, astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'i'uhu.
Aku mengamanahkan kamu pada Allah SWT yang tidak pernah hilang simpanannya. Maksudnya untuk orang yang kita tinggalkan. Ya, tuan-tuan boleh hafal ya, ni doa ni. Sama juga yang depan tadi tu pun doa juga tu. Astaghfirullahan. Astaghfirullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika, tadi pun doa juga. Ya, jadi kita amalkan yang ni. Dapat hafal pun bagus. Maksudnya apa? Ya, kalau kita nak musafir ini, maka aku tinggalkan, kita amanahkan ahli keluarga kita ni, semoga Allah Ta'ala lah menjaganya. Kan? Supaya Allah Ta'ala subhanahu menjaganya. Betul, selama ni kita pun buat juga, jumpa jiran-jiran, tengok-tengok sikit rumah saya ni. Tengok-tengok sikit lah kan. Macam tu dah. Ataupun kawan-kawan kita dah. Kau orang lalu rumah aku tengok-tengok sikit lah. Kan? Betul lah tu. Tak ada hal pun. Tapi yang ini, kita serahkan pada Allah. Ya Allah, kau jagalah ahli keluarga aku yang aku tinggalkan ni. Kan? Dengan baca doa ni lah. Astaudi'ukumullah allazi la tadhi'u wada'yuhu. Syekh Sa'id Al-Qahtani, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis ini bersatu hadis sahih. Syekh Sa'id Al-Qahtani di dalam kitab Ithaful Muslim bi Syarih Hisnul Al-Muslim min Azkar Kitab was Sunnah menyatakan bahawa hendaklah orang yang bermusafir berdoa untuk kaum keluarga dan orang yang dikasihinya. Semoga Allah SWT menjaga kamu dan aku jadikan kamu dalam hifzillah, yakni dalam pemeliharaan Allah SWT dan riayahnya, ya, dalam penjagaannya, pengawasannya. Sebab tu saya kata tadi dah, musafir ini dia bukan hanya kadang-kadang kita yang kadang-kadang je pergi tak, tapi bagi orang yang bekerja macam abang driver lori tak, hantar barang sana, hantar barang sini kan. Dan memang jarak dia 2 marhalah, kan. Itu dipanggil ruksah, kemudahan untuk dia. Dia boleh buat solat jamak kasar, ya. Bukan jamak kasar. Sebab musafir ini memang dikhususkan untuk orang yang bermusafir lebih daripada 2 marhalah. Ataupun dia kata, tak nak, saya segan, saya tiap hari saya banyak jamak. Dah sebulan lebih dah saya banyak malu lah pula. Tak, bukan saya malu tak malu, itu ruksah. Ruksah itu dibagi kemudahan, gunakanlah. Kan? Bukan yang kita kata salah pun. Ya? Kalau Ibnu Umar, dia 2 tahun dia buat jamak kasar. Ya? Jadinya, bukan yang kita nak kata tak boleh benda larang. Kan? Tak, sebab itu satu ruksah, satu kemudahan. Tak kisahlah, walaupun setiap hari dah. Hari ni hantar barang ke Pahang, esok hantar barang ke Penang, lusa pergi Johor pula. Dia setiap hari ada je, balik je dia ada job. Balik je ada job. Jadi selama panjang mana dia berkhidmat bertugas itu, buatlah solat jamak kasar. Tapi dah dapat kemudahan pun, kalau kita buat kaji selidik pun kita tanya abang-abang lori, contoh orang-orang yang menghantar barang, agak semayang tak dia orang ni, kan? Ya, dia kesian tak? Padahal kalau dia belajar lah, kalau dia ada ilmu, rupanya ya Allah ada kemudahan untuk aku, kan? Ya, tengok tuan-tuan, ya, pergi kita akan baca nantilah, kan, kemudahan. Pertamanya Allah Ta'ala, orang yang musafir ini, pertamanya Allah Ta'ala bagi dia peluang untuk dia boleh ringkaskan solat. Yang kedua, doa orang yang musafir Allah Ta'ala tak tolak. Ketiga, katakanlah orang yang musafir tu memang orang masjid. Maksudnya kalau dia ada di kampung, memang muka dia mari masjid je. Ada je kat masjid. Kalau tak ada tu maknanya dia outstation lah tu. Maksudnya, selagi mana dia ada di masjid, dia akan dapat pahala solat jemaah macam ni rasa. Tetapi bila dia pergi musafir, dia tetap mendapat pahala solat berjemaah yang sempurna, seolah-olah dia mari semayang kat masjid. Kan? Ini sebarkan tuan-tuan. Beritahu pada orang. Beritahu khususnya orang yang musafir selalu ni. Ya? Kesian kadang-kadang. Pada kemudahan ni ada untuk diorang. Kan? Ada untuk, memang ada peluang untuk diorang. Maksudnya untuk beribadah tu memang ada. Tapi bila dia tak ambil peluang ni, dia pun tak solat. Kesian. Kadang-kadang tengok, tak kisahlah, abang lori, siapa pun yang bawa bahan yang bawa, maksudnya sentiasa bermusafir tak. Ya, patut kena cerita tak. Patut kena cerita kat corong-corong radio, selalu orang buat radio kan. Masuk dalam tu cerita sikit kelebihan orang musafir ni. Saya tak sayang, tak semayang. Kadang-kadang abang driver bas pun sama tak. Bawa rombongan sini, dia sendiri tak semayang, macam mana pula ni. Kan?
Kadang-kadang bila tajak je sekali, tak apa, pergi, saya ada hak, pergi lah. Kan? Macam-macam alasan. Keluar kotor lah, apalah semua tak. Jadi, kesian lah. Sebab sebenarnya walaupun dia bekerja demikian, dia tetap dapat menjaga pahala dia. Tapi dia tak tahu sebab ilmu tak ada. Jadi kita lah kena sebarkan lah macam ni lah. Ya? Okey. Ya, hendaklah kita berdoa bagi orang yang bermusafir, dia doakan untuk orang yang dia tinggalkan, dan kemudiannya bagi orang yang nak bermusafir, kita pun doakan untuk dia. Jadi dua-dua adalah. Keterangannya berikut adalah adab-adab bermusafir mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mengikut sunnah. Bagaimana tu nak dapatkan pahala sunnah ni? Ya. Yang pertamanya niat dan tujuan mestilah baik, iaitu bukan bertujuan untuk melakukan perbuatan maksiat atau kemungkaran. Perjalanan mestilah dengan tujuan dan bukan keluar bermusafir tanpa memikirkan arah tujuan dan aktiviti yang ingin dicapai. Jadi kadang orang tanya juga, Ustaz, saya pergi stadium baru ni tengok JDT dengan Terengganu tu, boleh tak buat jamak? Kan? Apa hukum dia tak? Pergi tengok bola kan? Boleh musafir tak? Hukumnya harus. Kecuali dia pergi tengok bola, dia berjudi. Aku teka JDT menang 5-0. Dia taruh RM1. Maknanya haram lah yang tu. Jadi ni dia terangkat dah, tak dapat dia nak musafir sebab dengan tujuan maksiat. Jadi tujuan maksiat dia tak dapat keistimewaan ni. Ya, dia tujuan yang baik saja seperti dalam ni disebut. Dan dengan tujuan melakukan perbuatan yang baik, bukan bertujuan untuk melakukan perbuatan maksiat dan kemungkaran. Kan dia pergi melancong, pergi sana lawatan ke SCC ke, pergi tengok mana, hukumnya harus. Kalau hukum harus tak ada masalah lah. Ya, tak ada isu lah. Kan? Ada orang ni dia tak su sangat, kau tengok bola tu haram, kau tahu tak? Tengok sikit ya, dia orang siap main jemaah lagi tau dalam stadium. Tahu? Menyokong JDT dengan Terengganu sama-sama duduk atas sah, boleh semayang jemaah lagi ya. Pergi tengok. Jadi janganlah kita tuduh macam tu. Atau waktu World Cup dulu pun di Qatar kan. Waktu World Cup dulu ya, di bawah stadium tu dia orang sediakan ruangan untuk solat. Kan? Atau orang bukan Islam pun dapat tengok orang Islam solat dalam ruangan tersebut. Tu yang boleh ramai masuk Islam. Bukan cerita pasal Islam pun, Islam macam ni tak payah cerita. Orang tengok pelakon orang Islam pun orang dah tertarik. Boleh solat jemaah sekali, ambil peluang dekat stadium tu sebarkan tentang Islam, hantar pamphlet tentang Islam. Kan? Maksudnya adalah ruang. Tapi bila kita punya mindset kita ni disebabkan kita tak minat bola, maka kita hukum musuh dengan bola. Tak boleh lah macam tu. Ya. Tambah kalau dulu punya fahaman lagi lah pula. Ni bola ni ialah, kamu tahu tak, dulu lah sebab saya pernah dengar benda ni kan. Dulu lah masa sekolah tu kita ada main bola. Kamu tahu tak, bola tu ialah ibarat kepala orang Islam, kau tahu tak? Dia sepak bola tu, kepala tu bola. Umbui ma'ai. Kan? Aduh hai. Punyalah orang kata kau tak suka bola, diam-diam sudah lah kan. Kan? Memang macam hari ni. Orang kata apa? Jangan panggil hoi. Kan? Nama tak panggil hoi. Hoi tu H-O-I. H, hai. O, orang. I, Israel. Hai orang Israel. Itu pun dia boleh buat terjemah macam pening orang macam ni. Tak? Pening lah. Dia ni kalau minded macam ni, tuan-tuan, letih lah. Lepas tu sampai peringkat dulu, tingkat rumah pun jadi salib tu tak? Tingkat rumah kita kan, petak 4 tu kan? Kan? Tak boleh ni salib. Punyalah, dia punya fobia macam mana tak tahulah, pening orang macam ni. Ya? Jadi tak layan tuan nak ambil air siram atas kepala je lah. Tak, semua benda dia nak fikir, dia terlalu, orang kata fobia lah. Kan? Semuanya berkaitan dengan agama ni, Islam. Bola pun jadi salah pula. Jadi jangan tuan. Ya, sebab benda tu dah ubah. Orang dah tahu lah jemaah dekat sana dah boleh duduk sekali dah. Dua-dua pasukan lawan boleh semayang tali tu sah. Dia boleh jadi imam, tak ada masalah pun. Kan? Kemudiannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Wahai Rasulullah, saya akan memulakan perjalanan musafir. Jadi berikanlah nasihat kepada saya. Nabi SAW berkata, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah SWT dan bertakbir setiap kali melewati tempat yang tinggi. Setelah lelaki itu pergi, Nabi SAW berdoa, ya Allah, dekatkanlah jarak perjalanannya dan mudahkanlah perjalanannya. Hadis riwayat Tirmizi, hari ini bersatu hadis hasan. Jadi Rasulullah beritahu, kalau kita menaiki tempat tinggi, bukanlah cerita tentang naik, bila naik Cameron Highland je, bahawa tu salah satu lah. Bila kita naik tempat tinggi, kita banyakkan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, zikir, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan suruh menjerit. Kan? Rasulullah tegur sahabat. Ya, waktu naik dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau ni Tuhan ni pekak ke? Kau sebut pelan-pelan, boleh dengar bukan nak dengar. Zikir pelan-pelan sudah, orang ni pun nak zikir juga. Kau seorang kan? Kecuali, dia ada kecuali kan tuan? Kecuali talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Itu kena kuat. Kena laungkan, kena zahirkan syiar tu. Talbiyah tak? Jangan pula kata, kau talbiyah seorang lah. Yang bising-bising lah, walak ni lah. Labbaik Allahumma labbaik. Bisik pula lah. Terbalik pula tu. Maksudnya ada tempat lah yang boleh kita laungkan dalam talbiyah. Ya, labbaik Allahumma labbaik tu boleh. Tinggikan suara, tak ada hal. Cuma dalam bab tu Rasulullah kata jangan. Bukan semua, bukan semua. Jadi jangan kita pukul rata pula. Apa saya kata tadi? Dalam memahami konteks hadis ini, kita kena tahulah, bukan sebut tempat kena macam tu. Ya, dan kita kena ingat, bukanlah sebut bila kena bertakbir tu kita kena tunggu naik bukit. Rasulullah sebut tadi ialah setiap kali melalui tempat yang tinggi. Jadi kalau kita naik tangga boleh tak kita bertakbir? Boleh lah. Naik tangga masjid ke, naik tangga pejabat ke, kan? Dan ketika menuruni, kita sebut Alhamdulillah, puji Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Zikir. Jadi kenalah zikir tu. Waktu kita naik bukit, naik tangga sekalipun, takbir Allah, 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 Allah. Tak kira lah tangga masjid ada berapa, 5 nak tangga, 6 nak tangga pun boleh. Ya. Jadi konteks tu kita faham tak? Sama juga saya cakap tadi, bukannya sebut bertakbir tu kuat, tak payah. Ya, cuma dalam bab-bab tertentu je boleh kena kuat. Jadi dia tadi tak? Setelah lelaki itu pergi, Nabi SAW berdoa, ya Allah, dekatkanlah jarak perjalanannya dan mudahkan perjalanannya. Supaya jarak tu terasa pendek. Kita tuan-tuan, kalau kita pergi tu tempat tak? Ya, kadang-kadang kita jalan, waktu pergi kita rasa apa? Jauh tak? Macam lambat. Balik rasa cepat pula kan? Ni orang tua-tua lah kata, ni orang tua-tua tak ada kena-mengena pun dengan hadis pun, tak ada kaitan pun. Orang tua-tua je kata. Kan, mungkin waktu kita pergi tu, pokok-pokok bagi salam kat kita. Tu yang pakai jalan lambat. Kan? Balik tu, kita lalu jalan sama, pokok pun dah kenal kita, jadi nak bagi salam apa lagi. Ni kata orang tua-tua, tak ada kena-mengena dengan hadis ya. Tadi saya cakap je. Kan? Sebab orang tua-tua tak? Dia cakap macam tu tak? Mungkin betul kot kan. Kan? Mungkin betul kot. Tapi tak ada menyalah dia apa pun tapi hakikat, tapi Rasul cakap macam ni ya Allah, kau pendekkanlah jarak dia. Maksudnya biar kita rasa jarak kita pergi tu rasa kita terasa pendek. Ni Rasul doakan. Ya Allah, dekatkanlah jarak perjalanannya dan mudahkan perjalanannya supaya dalam perjalanan tersebut tidak timbul masyaqqah. Ya, kesusahan, takut-takut kenderaan rosak, ya, takut-takut ada halangan di jalanan, ya. Tambah sekarang kalau musim cuti sekolah, highway memang jam je lah. Jadi minta Allah Ta'ala pendekkanlah, tak? Rasa jauh tu, ya. Ini yang pertama lah, niat dan tujuan mestilah baik. Yang keduanya, dirikan solat sunat 2 rakaat sebelum keluar rumah. Semoga Allah SWT permudahkan segala urusan. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Al-Mut'im bin Miqdam radhiyallahu anhu, tidaklah seorang meninggalkan sesuatu bagi keluarganya yang lebih baik daripada 2 rakaat yang dilakukan di sisi mereka ketika berniat untuk bermusafir. Sumber hadis dhaif Al-Jami'
Ya, dalam hari yang ketiga 670, hari ini bersatu hadis dhaif. Ya, kita kena ingat tuan-tuan, dalam sebut hadis dhaif ini, ya, dia ada dua. Satu, dhaif jiddan. Dhaif jiddan tu hadis palsu. Kalau hadis dhaif ini dari segi ulama hadis ada kekurangan pada perawi, tetapi dapat lagi diterima, tapi kedudukan dia dhaif. Itu dhaif ringan. Ya. Dhaif berat memang tak dapat terima lah. Itu memang dah jatuh taraf hari maudhu'. Lepas tu kadang-kadang orang ni, kau ni pandai-pandai je hadis dhaif semua tak betul kan? Tengok. Betul dalam kitab ulama hadis, dalam kitab Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi pun dia ada hadis-hadis dhaif. Tapi dhaif tu bukan dhaif berat. Yang dhaif berat ni mari pada mana? Dhaif berat ni mari daripada orang-orang yang bukan ulama hadis. Kita orang bukan ulama, jadi itu kemungkinan memang ada hadis-hadis yang dhaif berat. Dhaif berat tu hadis maudhu' lah, hadis palsu lah. Jadi itu yang tak boleh diamalkan. Ya. Jadi kebanyakan kalau ulama hadis dia akan letak dhaif, maksud dhaif tu ringan. Yang ketiganya, memulakan musafir selain daripada hari Jumaat supaya tidak terlepas solat Jumaat. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum, daripada bapanya radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW berangkat ke perang Tabuk pada hari Khamis. Rasulullah suka untuk memulakan perjalanannya pada hari Khamis. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-2950. Ya, kenapa ya? Ya, sebab ketika itu Rasulullah maksudnya kalau kita tolak pada hari Jumaat, maka kita kena tunaikan solat Jumaat. Jadi Rasulullah tolak pada hari Khamis. Jadi bila dia tolak Khamis, musafir dia tak terikat dengan solat Jumaat. Kan? Orang musafir. Okey, itu suasana pada zaman tu. Hari ni macam mana tuan-tuan? Hari ni kita punya masjid punya banyak tuan-tuan. Kalau kita atas highway pun kita sempat cari tol keluar sekejap. Ya, cari tol yang terhampir, keluar, pergilah cari masjid kat situ. Kan? Kalau kita bermusafir pada hari Jumaat. Tapi kalau kita musafir pada hari Khamis, kita dah jadi musafir. Kita terangkat daripada solat Jumaat. Tapi apapun, ya, kalau kita musafir hari Jumaat pun, ya, kita boleh keluarlah, carilah. Kan? Cari mana-mana masjid yang terhampir, kan? Jadinya, maksudnya kita selamat lagi lah. Ya, masih lagi lah. Hari ni sebab masjid pun banyak. Ya, hatta kalau kita buat rombongan pun, kan, ramai-ramai boleh je pakat bagi tahu dah, carilah mana-mana masjid kita berhenti sekejap. Ya. Tapi ini zaman Rasulullah, sebab apa? Sebab kalau hari Jumaat, dan pandangan ulama mengatakan kalau nak musafir juga pada hari Jumaat, kena bermasjid sebelum subuh. Kan? Tak apalah. Kan? Jadi pada hari ini disebabkan masjid pun dah banyak, khususnya kita cerita Malaysia lah. Ya. Tapi kalau kita berada di luar negara yang mana minoritinya orang Islam, makanya terpakailah hadis ni. Ya. Negara yang minoritinya orang Islam, nak jumpa masjid pun 50 km lagi tak? Contoh tak? Makanya terangkat lah. Jadi maksudnya relevan lah hadis Nabi tu, betul lah tu. Kan? Mungkin pada kita rasa, kita tak kena yang ni sebab kita di Malaysia masjid punya banyak kan. Melaka saja pun lebih pada 100 lebih, 160 lebih masjid ada. Kan? Jadi tak relevan dah. Itu bagi kita okey, tak ada masalah. Mungkin kita boleh taklah terpakai. Tapi bagi tempat yang minoritinya orang Islam, masih lagi relevan hadis ini. Yang keempatnya, meminta izin dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga. Ya, ini tiba-tiba hilang 10 hari, balik-balik kepala botak. Kan? Keluarga punya risau, pergi mana ni bang? Aku pergi umrah. Dia ingat pergi umrah tu macam pergi Kuala Lumpur. Kan? Balik-balik kepala botak, tak bagi tahu pun. Ya. Jadinya meminta izin dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga. Di dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi menyebutkan bahawa apabila seseorang daripada kamu akan bermusafir, hendaklah meminta izin kepada saudara-saudaranya, sebab sesungguhnya Allah SWT menjadikan kebaikan pada doa mereka.
Maksud minta izin ni kita maklumkan kepada mereka yang kita akan bermusafir. Kenapa tuan-tuan? Sebab doa-doa mereka. Kan? Long saya ingat hujung bulan ni nak pergi umrah lah. Ataupun nak pergi jalan ni lah. Kan? Lawak pergi mana-mana jalan-jalan nak. Doa tak? Kan? Alhamdulillah lah kau nak pergi umrah ni. Semoga selamat pergi selamat balik lah. Itu doa tu. Kan? Doa-doa ni yang mahal ni. Kan? Semoga selamat pergi selamat balik lah. Dimudahkan urusan kau kat sana tak. Dapat buat ibadah dengan baik. Doa lah tu. Ni yang doa yang mahal ni. Kan? Bukan kita bayar dia suruh doakan untuk kita tak. Tapi benda tu spontan keluar daripada hati dia. Doakan untuk kebaikan. Jadi maklumkan tak. Yang kelimanya, memulakan perjalanan pada waktu malam. Berjalan pada waktu malam dapat menjimatkan masa atau memendekkan masa perjalanan kerana malam lebih tenang. Kan? Ya ke? Ya. Sebab kalau zaman Rasulullah dulu, orang yang bermusafir ini waktu siangnya mereka rehat, waktu malam dia berjalan. Kenapa waktu malam berjalan? Sebab mereka melihat bintang-bintang di langit sebagai panduan. Dulu mana ada Waze, mana ada Google Maps. Jadi bintang-bintang di langit dah sebagai panduan. Jadi waktu siang tu mereka bermusafir jalan. Waktu siang tu mereka berehat, nak tidur, nak apa semua, relax. Malam baru mereka berjalan. Ya? Mungkin sekiranya kita bermusafir pada waktu siang, banyak kenderaan di atas jalan. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, berjalanlah pada waktu malam kerana bumi dijadikan lebih pendek pada waktu malam. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis yang ke-2317. Hadis ini bersatu hadis sahih. Kenapa waktu malam tuan-tuan? Sebab waktu malam kan gelap. Jadi pandangan mata kita tu agak terhad. Jadi kita nampak yang dekat-dekat je lah. Ya, dari segi situ-situ lah. Ya, tapi realiti hadis ni pula, kalau tengok pada hari ini, kalau nak balik hari raya, terutamanya balik ke Kebayoran Timur, tak kira tak payah sembang lah. Pukul 10 malam ke kita bergerak, pukul 1 pagi kita bergerak, tetap jam. Kan? Lebih 8 jam, pada 10 jam, 15 jam. Tidur dalam kereta tak? Jadi macam tu pula tak? Jadi tengoklah. Kan? Tapi ada pukul tersebut waktu malam. Kan? Sebab apa? Waktu malam tu dia lebih. Kita waktu siang kita rehat. Jadi perjalanan tu mula waktu malam kita akan rasa lebih segar. Kan boleh juga. Tak? Saya dulu pun kadang-kadang memang macam ni. Memang balik pada waktu malam. Sebab senang. Budak-budak dah tidur. Kalau dia dah melompat nak kereta kan. Ke depan belakang, ke depan belakang. Aku tengah bawa kereta ni. Kan? Kan angin kan. Jadinya bertolak waktu malam. Pakai baju tidur siap-siap budak-budak ni. Bentar tidak aku tidur lah belakang. Aman damai sikit bawa kereta tak. Kalau tidak aja dia melompat. Hero semua kan. Habis. Tapi betul ya, relevan juga lah tak. Yang keenamnya, bermusafir dengan berteman. Sekiranya bermusafir, lebih daripada 3 orang disunatkan melantik ketua bagi perjalanan tersebut. Ya, kalau 2 orang kita boleh bincang lagi. Kan? Jadi buat keputusan macam mana kita nak tidur sini ke tadi tak. Tapi kalau kita 3 orang, maka kita lantik seorang. Kan? Memang kena lantik seorang. Kau jadi ketua lah. Kan? Tak payah ada buat mesyuarat agung pun. Bukan ada mesyuarat agung kan makan karipah. Tak payah. 3 orang ni bincang lah kan. Okey, perjalanan kita ni. Sebab kau dah pernah pergi tempat tu, kau jadi ketua lah. Kan? Sebab dia pernah pergi kan. Macam tu lah. Jadi kita nanti seorang. Supaya apa? Supaya setiap apa yang kita bincangkan akan dapat satu keputusan. Dia yang akan putuskan nanti. Tak? Jadi tidak rugi orang yang bermesyuarat kan. Orang mesyuarat tak rugi pun. Jadi maksudnya bila dia bermesyuarat itu dia bincang, dia akan putuskan satu. Memang lantik seorang. Ya, sebab ada pembuat keputusan. Kena ada seorang. Ya, jadi kalau bermusafir lebih daripada seorang, maka lebih daripada 3 orang, makanya kena disunatkan melantik ketua bagi perjalanan tersebut. Ya, dan jawatan ketua itu hanya tertakluk pada dalam tempoh musafir itulah. Kan? Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, jika manusia mengetahui bahaya bermusafir sendirian, sebagaimana aku ketahui, tentu mereka enggan bermusafir sendirian.
Hadis riwayat Al-Bukhari hadis yang ke-2776. Kenapa tuan-tuan? Ya, terutamanya yang geng-geng abang backpacker ni ya, yang jalan seorang-seorang bawa beg, konon macam cerita Inti Dia Berhak tak, jalan seorang-seorang je musafir tak. Ya, sebab risikonya kalau berlaku apa pada dia, siapa nak tolong? Dia ride seorang-seorang naik motor tak, tiba-tiba jatuh gaung, siapa nak tolong? Nak bagi tahu siapa? Handphone bateri kong kan, ataupun dia dah jatuh, handphone dah ke mana-mana pergi kan. Jadi kalau ya, kadang-kadang kat saya pun musafir seorang-seorang juga kadang kalau pergi belajar ya, bukan kita usung semua, seorang-seorang kita je drive bawa lah. Kalau kita pergi seorang-seorang, maklumkan pada ahli keluarga kita ya. Okey, dah sampai mana, Rawang kan, stop kat Rawang, pergi semayang, hantar mesej, hantar WhatsApp, bagi tahu ya. Kemudian sampai di tempat tu, bagi tahu, alhamdulillah saya dah sampai tempat ni, bagi tahu kan. Sebab apa? Sebab kurang-kurang orang tahu kita punya jalan perjalanan. Tambah sekarang tuan-tuan, kalau dalam WhatsApp dia ada share live location tak. Maksudnya kita, kalau kita musafir tapi dia makan data dengan ni lah, bateri lah kan, kita tekan dekat share button, share live location tu, dia akan tunjuk kita punya kenderaan bergerak. Dah sampai sini, dah nampak semua. Nampak dia akan sampai dekat destinasi. Macam tu sekali kemudahan teknologi hari ni lah. Jadi saya nasihatkan, kalau kita musafir seorang-seorang sekalipun, kena maklumkan. Ya? Kalau kita pergi mana-mana pun kena maklumkan. Kan? Telefon bagi tahu, kata dah sampai sini, dah sampai sini, dah sampai sini. Sekurang-kurangnya orang boleh tahu. Ditakdirkan tiba-tiba hilang. Kan? Kurang-kurangnya waris kita tahu last location kita di mana. Kalau musafir luar negeri macam mana tuan? Pergi kan, musafir seorang-seorang, tiba-tiba mati dalam bilik hotel. Ya, mati kena, orang kata apa, kena rompak kan. Jadinya kena atas makluman lah. Ini sebabnya waktu Rasulullah beritahu ya, kalau kita tahu tentang bahaya bermusafir seorang-seorang ini, makanya kita takkan musafir seorang-seorang. Ini maksudnya itu sebab apa? Kalau kita tak ada makluman, waris kita pun kita tak tinggalkan apa-apa tak tuan tak. Itu sebab sikit tuan-tuan lah tentang adab musafir, dan perbahasan ini pun panjang lagi tuan-tuan. InsyaAllah kita akan mengupas baki daripada tajuk ini ya pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Semuanya apa yang baik itu pada Allah SWT, segala kelemahan dan kekurangan saya ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah.